Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Polis dan JAKIM akan bekerjasama dalam siasatan berkaitan logo mirip kalimah Allah pada tapak kasut jenama tempatan terkenal. Proses pengecaman logo tersebut akan dibuat sebelum tindakan susulan dilakukan. Pihak JSJ akan berurusan dengan JAKIM untuk melihat adakah itu dia punya model dia mengikut model kasut itu ataupun itu adalah khat yang mana KHAT melambangkan itu tulisan khat Allah. Kita akan minta JAKIM untuk membantu kita lah. So siasatan kita teruskan lagi. Rampasan di negeri Johor, KL, Penang dan Kedah atas kasut Vern ni sejumlah 1,145 pasang lah. Kita rampas, tak ada tangkapan. Just kita nak confirmkan dulu apa kesalahan atas dia punya signage lah, kita panggil signage lambang itu. Setakat semalam polis menerima 8 laporan berkaitan kes berkenaan. Orang ramai diingatkan agar tidak memuat naik perkongsian atau menyebarkan kandungan media sosial yang menyentuh sensitiviti agama, kaum dan institusi diraja 3R. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang mempunyai maklumat dalam media sosial melibatkan logo kasut didakwa mirip kalimah Allah untuk melaporkannya kepada pihak berkuasa. MCMC tidak akan teragak-agak mengambil tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 sekiranya ada pihak cuba mengambil kesempatan terhadap isu tersebut. Orang ramai boleh membuat laporan menerusi pautan tertera. 13 lori tangki akan disediakan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd PBAPP sebagai langkah siap siaga elak atau meminimumkan gangguan bekalan air tidak berjadual dalam situasi cuaca panas dan kering pada musim perayaan Aidilfitri. Ketua Pegawai Eksekutifnya, K. Padmanathan berkata, bilangan itu turut meliputi 3 lori tangki jumbo dengan kapasiti maksimum 40,000 liter setiap satu. Sebagai langkah pencegahan dan mitigasi, PBAPP turut akan menempatkan 47 tangki air statik dengan kapasiti maksimum 2,000 liter di lokasi strategik kawasan terlibat bermula semalam hingga 14 April ini. Kos rawatan penjawat awam dan pesara perkhidmatan awam negeri akan dibiaya Kerajaan Pahang di Sultan Ahmad Shah Medical Center, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bermula bulan ini. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, keputusan itu adalah inisiatif secara berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kebajikan penjawat awam dijaga. Pembiayaan itu meliputi penanggungan 30% bil rawatan perubatan dan penanggungan 100% bil rawatan ubat khas, ubat non-formulary NF dan implan. Ia secara langsung dapat mengurangkan kesesakan yang berlaku di hospital dan klinik-klinik kerajaan. Ups Selamat bermula hari ini hingga 13 April memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan kadar kemalangan ke tahap paling minimum serta memastikan aliran trafik lancar sepanjang musim perayaan Aidilfitri. Ketua Polis Negara berkata, pihaknya akan melakukan pemantauan dan kawalan aliran trafik terutamanya titik hitam dan lokasi panas. Beliau berharap Ups Selamat dapat mendidik pengguna jalan raya lebih berhemah dalam membendung kes kemalangan maut. Aliran trafik menghala ke utara lancar dan terkawal. Jadi untuk perkembangan semasa langsung bersama wartawan Aisyah Yatim di Restoran Jejantas Sungai Buloh. Silakan, Aisyah. Ya dia, seperti yang anda sedia maklum, saya kini berada di R&R Restoran Jejantas Sungai Buloh arah utara bagi meninjau aliran trafik di Lebuh Raya Plus. Apa yang boleh saya kongsikan pada ketika ini, cuaca agak mendung dan tenang sekali di sini, namun masih terdapat beberapa pengguna lebuh raya yang berhenti di sini untuk berehat, solat dan juga mungkin membeli juadah berbuka puasa sebelum memulakan perjalanan semula. Dan jika dapat dilihat di lebuh raya
aliran trafik di lebuh raya di sebelah saya ini begitu lancar sekali. Ia mungkin disebabkan pengguna mengambil kesempatan cuti hujung minggu yang lalu untuk pulang ke kampung halaman. Untuk pengetahuan anda juga, pihak Plus menyediakan menambah 18 laluan smart lane di 18 lokasi tumpuan trafik di lebuh raya sempena cuti Hari Raya Aidilfitri. Namun ianya beroperasi mengikut jadual yang ditetapkan dan juga berdasarkan keadaan trafik semasa. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkara tersebut, anda disarankan untuk melayari laman web atau media sosial LLM dan juga Plus Trafik. Bagi anda yang ingin memulakan perjalanan, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik, fokus kepada pemanduan dan juga patuhi had laju yang ditetapkan. Saya kira demikian perkembangan dari RNR Restoran Jejantas Sungai Buloh. Dan untuk mengetahui perkembangan mengenai aliran trafik di Johor, kita bersama dengan rakan tugas di Plaza Tol Skudai. Silakan Anas. Baik, terima kasih Caca dari RNR Sungai Buloh. Kita ke perkembangan seterusnya bersama rakan wartawan Saiful di Perak. Silakan Saiful. Baik, terima kasih Anas di Johor. Apa yang boleh saya kongsikan ketika ini, aliran trafik lebuh raya WCE bermula daripada Hutan Melintang hingga ke Taiping Selatan ini terkawal dan lancar. Meskipun terdapat pertambahan kenderaan seawal tengah hari tadi dan dijangka sehingga lewat petang nanti. Dan berikutan pengecualian tol yang bermula hari ini sehingga esok bagi kenderaan kelas 1 yang diumumkan kerajaan. Jadi pada waktu ini kita nak bersama dengan Insinyur Said Najib Said Muhammad, iaitu Ketua Operasi WCE. Jadi Encik Said mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita panduan keselamatan kepada pengguna yang baru pertama kali menggunakan lebuh raya ini. Okey, bagi pengguna lebuh raya yang pertama kali menggunakan lebuh raya WCE, sudah pasti ianya akan memberikan pengalaman dan pemanduan yang baru, memandangkan lebuh raya ini agak landai dan juga kurang berbukit di samping merentasi hutan simpan bubu yang menghijau. Ada sedikit perkongsian tip keselamatan yang pihak WCE ingin sampaikan kepada pengguna lebuh raya WCE. Antaranya, pastikan kenderaan diperiksa dengan rapi, diselenggara sebelum memulakan perjalanan, dan kekal fokus dan berwaspada sewaktu memandu. Dan sekiranya para pengguna mengantuk, pengguna boleh menggunakan hentian sebelah sebanyak 12 buah yang sudah beroperasi di sepanjang lebuh raya WCE, di mana ianya mempunyai parking yang mencukupi dan kemudahan-kemudahan asas seperti tandas, surau dan juga kios tambah nilai. Di samping itu juga pengguna diingatkan supaya top up ataupun pastikan baki touch and go adalah mencukupi sebelum memasuki lebuh raya untuk mengelakkan kesesakan di Plaza Tol. Dan selain itu boleh memuat naik aplikasi WCE Apps melalui Apple Store dan Google Play Store supaya pihak pengguna boleh merancang perjalanan untuk mengetahui perkembangan trafik terkini dan info-info berkaitan WCE. Dan akhir sekali, boleh hubungi WCE Infoline di talian hotline kami 1700 81 6600 untuk sebarang bantuan kecemasan sewaktu menggunakan lebuh raya WCE. Jadi terima kasih Encik Said untuk informasi tadi yang dikongsikan. Jadi itu saja yang kami boleh kongsikan dari Plaza Tol Taiping Selatan ini. Untuk laporan seterusnya kita bersama dengan Fikri di Kelantan. Silakan. Baik, terima kasih Saiful. Untuk makluman, saya ketika ini berada di Machang untuk meninjau sendiri aliran trafik sepanjang laluan lebuh raya Kota Baru, Kuala Krai. Lebih tepatnya saya berada di persimpangan lampu isyarat di Bandar Machang. Di sini pengguna jalan raya khasnya dari Kuala Krai ataupun Go Musang akan memilih sama ada untuk terus ke Kota Baru, ke Tanah Merah maupun ke Pasir Putih. Laluan lebuh raya Kota Baru Kuala Krai ini sememangnya menjadi tumpuan
khasnya kepada perantau dari Lembah Kelang untuk pulang berhari raya. Sepanjang saya berada di Machang ini, alhamdulillah keadaan mendung serta kadang-kadang hujan turun dengan agak lebat juga. Berdasarkan tinjauan saya juga bersama kru, keadaan trafik setakat ini masih terkawal di kedua-dua arah sama ada untuk menuju ke Kota Baru maupun ke Kuala Krai dan Gomusang. Dijangkakan lebih banyak kenderaan akan menggunakan laluan ini menjelang malam nanti, terutama melibatkan para perantau yang mengambil kesempatan pada saat akhir untuk pulang berhari raya. Sementara itu, hasil perkongsian maklumat saya juga bersama rakan pelapor di Gomusang, difahamkan pergerakan aliran trafik di sekitar jajahan itu lancar biarpun berlaku pertambahan jumlah kenderaan sejak dari pagi tadi. Bagi mengelakkan kesesakan, sebahagian pengguna diminta supaya menggunakan laluan FT04 iaitu Jalan Gomusang Jeli sebagai laluan alternatif penyuraian trafik sepanjang musim perayaan ini seperti saranan yang dikeluarkan JKR Kelantan. Ini khususnya bagi pengguna yang ingin pulang ke Rantau Panjang, Tanah Merah, Pasir Mas dan Tumpat. Selain itu, papan-papan pemberitahuan juga akan diletakkan JKR Kelantan di tepi jalan bagi memudahkan dan serta melicinkan perjalanan pengguna jalan raya. Kepada pengguna jalan raya, patuhilah segala peraturan yang ditetapkan dan peka terhadap arahan semasa yang dikeluarkan pihak berkuasa. Pastikan juga kenderaan anda dalam keadaan terbaik dan dapatkan rehat secukupnya bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Itu sahaja perkongsian semasa keadaan trafik dari saya langsung dari Machang ini. Kembali kepada dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fikri untuk perkembangan trafik langsung dari Kelantan. Untuk perkembangan trafik di Johor pula, kita terus bersama wartawan Anas Maknur. Silakan Anas. Baik, terima kasih. Seperti biasa, setiap kali musim perayaan ataupun cuti sekolah, cuti umum, kami akan bawakan lintas langsung keadaan semasa aliran trafik khususnya di Plaza Tol Skudai ini. Dan seperti dapat disaksikan pada ketika ini secara langsung kami bawakan berlaku sedikit pertambahan jumlah kenderaan pada petang ini berbanding pukul 3 petang tadi. Kami dah berada di sini sejak pukul 3 petang. Ada sedikit pertambahan jumlah kenderaan tapi disebabkan oleh ketika ini adalah waktu warga Johor Bahru khususnya pulang kerja dan mungkin ada sebahagian daripada mereka memilih untuk terus pulang ke kampung halaman masing-masing dan ini adalah salah satu laluan utama keluar dari Johor Bahru. Terdapat 7 lorong daripada 22 lorong keseluruhan di Plaza Tol Skudai ini dan 7 daripadanya dari arah selatan menuju ke utara. Dan seperti dapat disaksikan walaupun ada berlaku pertambahan kenderaan tapi masih lagi alirannya lancar dan selain itu pihak PLAS juga ada membuat kenyataan telah pun mengaktifkan smart lane ataupun pembukaan sementara lorong kecemasan bagi memastikan aliran trafik lancar terutama semasa musim perayaan ini. Dan di Johor saja ada beberapa laluan saya nak kongsikan di sini untuk pengetahuan anda untuk masing-masing yang terutama dari arah kilometer 4.5 Dato' On hinggalah kilometer 19 Senai arah selatan, begitu juga kilometer 19 hingga kilometer 27 Kulai arah utara. Itu antara laluan smart lane yang diaktifkan sempena dengan musim perayaan. Jadi anda jika ada melihat kenderaan yang melalui lorong kecemasan, jangan terkejut. Ini kerana ini adalah salah satu inisiatif yang dilaksanakan bagi memastikan tidak berlaku kesesakan terutama pada waktu puncak. Selain daripada di Lebuh Raya Utara Selatan ini, terdapat juga 2 lagi laluan iaitu kilometer 4.0 hingga 1.9 arah selatan dan juga kilometer 0.4 hingga kilometer 6 arah utara iaitu di laluan utama Skudai ke persimpangan bertingkat di Pandan. Ini ada berhampiran kawasan Johor Bahru di kawasan bandar. Itu kawasan yang diaktifkan juga laluan smart lane. Di situ terdapat berlakunya kekerapan aliran trafik yang sesak pada waktu puncak. Dan selain itu kami juga ingin nasihatkan juga pengguna jalan raya ini kerana dilaporkan pada 11 petang dalam beberapa hari ini akan berlaku hujan di beberapa kawasan terutama di laluan Lebuh Raya ini. Jadi
kekalkan jarak anda, berhati-hati semasa memandu dan berehat sekiranya anda mula kepenatan bagi mengelak berlakunya risiko kemalangan dan sebagainya. Begitu juga hentian rehat dan rawat, gunakan sebaiknya untuk anda berehat selain memastikan baki kad anda mencukupi apabila tol percuma dibatalkan nanti. 8 hari bulan dan 9 hari bulan tol percuma, namun 10 hari bulan bermula pembayaran bagi tol. Jadi pastikan baki anda mencukupi untuk memastikan kelancaran di laluan keluar. Sekian dulu dari Plaza Tol Skudai untuk petang ini. Kembali kepada Dia Nawai. Baik, terima kasih Anas untuk perkembangan trafik di Johor. Ini pula di KLIA, lebih 156,000 penumpang udara dijangka pulang ke kampung halaman hari ini. Ia melibatkan 1,035 penerbangan domestik dan antarabangsa dengan 576 penerbangan di Terminal 1 dan 459 penerbangan di Terminal 2. Untuk kesertaan penumpang, dari segi pengurusan penumpang, pihak kami melalui Duta Airport Care Ambassador ataupun CEM, pasukan lapangan terbang antarabangsa KLIA, FSEC, pasukan terminal serta sukarelawan ataupun staf-staf kami sendiri yang lain akan bertugas dengan kapasiti maksimum bagi memastikan kelancaran operasi di lapangan terbang. Syarikat penerbangan turut menyediakan 500 penerbangan tambahan bagi menampung permintaan perjalanan bersempena Aidilfitri. Baik saudara, untuk laporan cuaca seluruh negara langsung bersama pegawai Met Malaysia Nur Shazlinda Hanif. Silakan Linda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat kepada status cuaca panas. Di sini dapat lihat keadaan cuaca status panas telah pun kembali pulih di sekitar negeri Selangor, Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Namun keadaan cuaca panas pada tahap 2 masih lagi melibatkan kawasan di sekitar negeri Perlis, Padang Terap negeri Kedah, Gua Musang di Kelantan dan juga di sekitar Raub dan juga Maran negeri Pahang. Baik, seterusnya kita teruskan dengan melihat kepada paparan gema radar pada ketika ini. Keadaan hujan berserta ribut petir seperti yang dijangkakan melibatkan di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia, bermula daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Johor. Dan keadaan hujan lebat kini dilihat lebih tertumpu di negeri Kedah dan juga sedikit di pedalaman negeri Perak pada ketika ini. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke lewat petang dan juga ke awal malam nanti. Baik, kita teruskan dengan melihat keadaan di sebelah Malaysia Timur pula pada ketika ini. Keadaan hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar Bintulu, Miri, Mukah dan juga sedikit di Sibu, negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah, kita dapat lihat keadaan cuaca yang agak baik di hampir keseluruhan bahagian. Baik, kita teruskan dengan melihat kepada ramalan cuaca di sebelah malam sehingga keesokan paginya. Kita menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku pada malam nanti melibatkan kawasan pedalaman semenanjung Malaysia, dan menjelang keesokan paginya keadaan hujan lebih tertumpu di kawasan perairan Selat Melaka dan juga sedikit di bahagian perairan pantai timur. Bagi Sabah dan Sarawak pula, kita dapat lihat di sini Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Sarawak dan juga di sekitar perairan negeri Sarawak, dan di negeri Sabah pula dijangkakan untuk keadaan cuaca baik pada malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri.
meriahkan raya anda bersama-sama Iris Wanita khas Aidilfitri. Berkongsi cerita Syawal yang dirindui. Istimewa dari Museum Warisan Universiti Putra Malaysia UPM. Ahad, 14 April 2024, 11 pagi di TV1. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Kembali dalam berita wilayah. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, kemudahan aplikasi teknologi kecerdasan buatan AI berpotensi bantu golongan OKU pekak. Langsung bersama rakan penyampai Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Dia. Kemudahan aplikasi teknologi kecerdasan buatan AI berpotensi membantu golongan OKU pekak untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, ini kerana kemudahan AI merupakan satu perkara yang menarik dan boleh diteliti bagi membantu komuniti tersebut. Jelasnya, terdapat kemungkinan AI boleh diterjemahkan dengan menggerakkan tangan menggunakan bahasa isyarat kepada suara atau teks untuk berkomunikasi dengan masyarakat normal. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan turut meminta masyarakat agar tidak fokus dengan keburukan AI, tetapi perlu mencari bahagian terbaik teknologi ini yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk berinteraksi dengan golongan OKU agar mereka juga tidak tersisih. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan perasmian Pesta Makanan Amal Persatuan Orang-Orang Pekak Sarawak SSD di Kuching. Dalam ucapannya, beliau turut berkata bahawa golongan OKU pekak juga perlu diberikan peluang kerana mereka merupakan sebahagian daripada kehidupan biasa serta mampu menyumbang kepada pembangunan Sarawak menerusi pelbagai sektor. SSD yang ditubuhkan lebih 40 tahun bagi membantu komuniti orang pekak dengan menyediakan pelbagai program komuniti untuk intervensi awal dan ibu bapa yang mempunyai bayi pekak serta memulakan projek penyiaran video individu pekak. Pada program tersebut, kira-kira 80 gerai menjual pelbagai makanan, minuman, seni kraf, barangan basah disertai oleh badan bukan kerajaan dan persatuan. Tiada yang terpinggir dalam sambutan Syawal di negeri ini. Atas dasar itu, sebuah lagi pusat jagaan kanak-kanak diraikan dalam satu majlis berbuka puasa anjuran dua badan korporat bersama Premier Sarawak Datuk Partinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. 30 kanak-kanak asnaf itu menerima sumbangan duit raya dari pemimpin nombor 1 Sarawak itu. Majlis Anjuran Perbadanan Digital Ekonomi Sarawak SDEC dan Saintech itu turut menyumbangkan sejumlah RM8,000 bagi membantu operasi pusat terbabit. Tan Sri Abang Johari selepas itu menyertai seramai 30 jemaah dalam solat Fardhu Maghrib, Isya dan solat sunat Tarawih. Hadir sama dalam majlis itu Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi. Pembubaran Parti Sarawak Bersatu PSB dan penyertaan ahli-ahli Dewan Undangan Negerinya ke dalam Parti Demokratik Progresif PDP satu perkembangan baik untuk Sarawak. Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman berkata ia sekaligus membuktikan agenda gabungan Parti Sarawak diterima oleh segenap masyarakat. Whatever it is, it shows how confident PSB is dengan inisiatif yang dibawa oleh Kepala AB Premier kita dan Kerajaan GPS. So, mereka jika ianya benar, mereka should be on the ground juga menjelaskan kepada rakyat dan masyarakat. Ia sekaligus akan memperkukuhkan kestabilan politik Sarawak. Bercakap kepada media selepas program Semarak Syawal Agro Madani di Medan Niaga Satok pagi tadi, jelasnya lagi penyertaan mereka bagaimanapun belum dibincangkan dalam mesyuarat tertinggi GPS. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tupung berkata perbincangan lanjut sama ada mereka sebahagian daripada GPS atau tidak akan diketahui selepas mesyuarat khas itu nanti. Beliau sebelum itu sempat mengadakan kunjungan di jualan Agro Madani. Fazruddin turut meminta pihak penguatkuasa untuk kerap turun padang meninjau tren harga di setiap pasar basah dan pasar raya di sepanjang musim perayaan ini.
Baik saudara, lanjutan tempoh operasi di Pusat Kawalan Sempadan Imigresen Darat Negara Brunei Darussalam dari 6 pagi sehingga 12.30 malam bermula hari ini sehingga 15 April sempena Aidilfitri menjadi hadiah Hari Raya untuk penduduk di utara negeri ini. Menyambut baik pengumuman itu, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ini akan memudahkan perjalanan pulang perantau balik berhari raya yang melintasi negara itu. Penambahan waktu selama 2 jam daripada tutup sempadan pukul 10 dilanjutkan kepada pukul 12 daripada 8 hari bulan 4 sehingga 15 hari bulan 4 dan ini memudahkan pergerakan terutama mereka yang datang daripada sebelah Kota Kinabalu, Lawas dan juga daripada sebelah Miri untuk balik ke Limbang. Beliau ditemui media selepas penyampaian sumbangan Hari Raya kepada Asnaf dan berbuka puasa anjuran pemuda PBB Bukit Kota di Limbang. Sementara itu, penduduk Limbang menyambut baik pelanjutan tempoh masa ini. Memberi ruanglah kepada kami yang berada di Limbang ini untuk mengunjungi sahabat-sahabat ataupun juga saudara mara yang berada di Brunei Darussalam. Terima kasih Kerajaan Brunei Darussalam. Tempoh masa ini turut menggembirakan rakyat Brunei Darussalam. Lagipun ada je yang orang Brunei, familinya di Limbang. Itulah. Jadi memang baguslah. Bagus sekali. Itu yang paling bagus untuk kata ni keluar masuk. Apa yang kita rasa yang sioknya sampai 12.30 malam atau? Yang sioknya kita ulang baliklah. Pos kawalan imigresen terlibat ialah Kompleks Kawalan dan Pemeriksaan Ujung Jalan dan Pos Kawalan Imigresen Sementara Labu di Temburung, Brunei. Juga Pos Kawalan Imigresen Sementara Kuala Lurah, Sempadan Brunei, Limbang dan Pos Kawalan Imigresen Sungai Tujuh, Sempadan Brunei, Miri. Sebanyak 18 barangan diletakkan di bawah skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Aidilfitri 2024 bagi kawasan Miri dan Marudi berkuat kuasa pada 5 April 2024 sehingga 19 April 2024. Dalam kenyataan dikongsikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Miri memaklumkan 18 barangan tersebut ialah bawang kuning besar, bawang merah besar import, bawang putih Cina, cili kering, cili merah, halia tua import, kacang panjang, kacang tanah, kubis bulat import, tidak termasuk kubis Beijing. Selain itu, sawi hijau, timun, tomato, ubi kentang import China, kelapa biji borong, kelapa parut runcit, daging lembu import, ikan kembung termasuk ikan mabung dan ikan selayang. Justru menjadi kewajipan peniaga untuk tidak menjual melebihi harga maksimum barangan harga terkawal, meletakkan tanda harga merah jambu bagi barangan harga terkawal, memastikan bekalan barangan mencukupi di pasaran dan menggunakan alat timbang dan sukat yang telah ditentusahkan. Sekiranya peniaga gagal mematuhi Akta Kawalan Harga dan Anti Percatutan 2011 boleh dikenakan denda, penjara atau kompaun. Begitu juga denda dan kompaun boleh dikenakan kepada peniaga yang tidak meletakkan tanda harga merah jambu dan juga tiada tanda harga. Bagi pengguna di sekitar kawasan Miri dan Marudi, aduan boleh dimajukan kepada KPDN Miri di talian 085 412 862 atau 019 279 4317. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Penduduk di pantai timur Sabah diingatkan agar tidak panik susulan insiden tembakan di perairan Kunak. Itu paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Perinciannya bersama rakan penyampai Enisia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan Enisia.
Ya, dia. Penduduk di pantai timur Sabah diingatkan agar tidak bimbang susulan kejadian tembakan membabitkan 2 anggota maritim Malaysia di perairan Kunak pagi semalam. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi STI Malaysia, Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata ketika ini Eastern Sabah Security Command ESCOM dan pihak polis sedang meningkatkan kawalan keselamatan di seluruh perairan berkenaan. Katanya kawalan keselamatan terutama di kawasan perairan juga akan dipantau rapi terutama menjelang Aidilfitri ini. Jangan panik lah. Ya, senantiasa berada dalam keadaan tenang dan kita harus yakin bahawa kita ada anggota-anggota keselamatan yang sudah pun terlatih, yang tahu dan sudah berada di perairan kita ini iaitu ESCOM yang tentunya boleh memberi keyakinan kepada kita untuk keselamatan kita terkawal dengan baik. Datuk Muhammad Yusof yang juga ahli Parlimen Lahad Datu berkata demikian selepas libat urus timbalan Menteri STI dan penyampaian sumbangan asnaf serta berbuka puasa sempena jelajah Ramadan Parlimen Lahad Datu di Kampung Tabanak. Dalam majlis ini, 60 asnaf sekitar Mukim Tabanak menerima sumbangan Aidilfitri. Jawatan kuasa pengurusan masjid yang terdiri daripada pengerusi-pengerusi masjid di setiap daerah dan parlimen perlu dibentuk bagi mengkoordinasi dan menyelaraskan sebarang program diadakan. Timbalan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata ia juga bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disalurkan dengan berkesan. Menurut Datuk Muhammad Suryadi, dalam masa sama fungsi dan peranan masjid perlu diarus perdanakan sesuai dengan keadaan dan perkembangan semasa. Dengan adanya jawatan kuasa pengurusi-pengurusi masjid ini, saya fikir ada lagi lah ya salah satu platform yang baik ya untuk memastikan sebarang bantuan sebagai contoh daripada kerajaan dapat disalurkan dengan lebih baik dan berkesan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan penutupan program Ihya Ramadan, anjuran Persatuan Komuniti Bugis Sabah PKBS, Hikmah Center dan Masjid Nurul Hidayah di Masjid Nurul Hidayah Jambatan Putih Tawau. Sempena program tersebut, beliau turut menyampaikan sijil kepada peserta program Khatam Al-Quran, sumbangan kepada 95 penerima terdiri asnaf, pelajar madrasah dan petugas tarawih di masjid terlibat. Mengenai krisis bekalan air di Pulau Sebatik, Datuk Muhammad Suryadi yang juga ahli Parlimen Kalabakan memberitahu beberapa pendekatan jangka pendek telah diambil bagi memastikan penduduk menerima bekalan air untuk kegunaan harian terutama dalam membuat persiapan Aidilfitri. Antaranya pewujudan telaga tiup dan menaik taraf perigi, membekalkan lebih 13,000 katan air minuman dengan kerjasama Parlimen Kalabakan bersama-sama pertubuhan bukan kerajaan NGO. Syarikat korporat diminta tampil untuk berkongsikan keuntungan dengan membantu golongan yang memerlukan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin berkata peranan syarikat korporat juga penting selain memberi keberkatan dalam perniagaan yang dijalankan. Harapan saya kepada syarikat yang belum lagi membuat sedemikian, kita minta kepada mereka supaya mungkin tahun-tahun depan ini dapat menyumbang bukan saja dalam majlis Ramadan tetapi mungkin dalam bentuk derma yang lain kepada mungkin persatuan khususnya kepada mungkin persatuan yang kurang upaya atau kepada orang-orang miskin dan sebagainya yang tidak mampu. Datuk Elron yang juga adun suk ditemui media sempena majlis berbuka puasa Ramadan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM, Jabatan Ketua Menteri dengan kerjasama Kim Teck Cheong KTC Corporation Berhad bagi Parlimen Keningau. Sementara itu, Pengarah Eksekutif KTC Corporation Berhad, Datuk Dexter Lau merakamkan penghargaan kepada pihak kerajaan kerana memberinya peluang untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Sementara itu, jelajah Majlis Berbuka Puasa Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah bersama sebuah syarikat swasta berjaya membantu hampir 1,000 golongan asnaf sepanjang bulan Ramadan. Pengarah UPPM Sabah, Datuk Awang Kadin Tang berkata, program selama 25 hari itu berjaya menjelajah 25 kawasan parlimen seluruh negeri bagi membantu golongan memerlukan khususnya di kawasan luar bandar.
Ketika ditemui dalam majlis berbuka puasa di Beaufort, Datuk Awang Kadin berkata pihaknya akan meneruskan program ini pada tahun hadapan agar lebih ramai masyarakat luar bandar dapat dibantu. Terima kasih banyak-banyak kepada syarikat Kentek Chong Consolidated Berhad atas bantuan dan sumbangan yang telah diberikan kepada kami untuk mengadakan ke-25 Parlimen berbuka puasa. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada syarikat GLC Kerajaan yang telah menyumbang wang tunai untuk diagihkan kepada golongan asnaf, OKU dan fakir miskin. Sempena majlis ini, seramai 20 asnaf di kawasan Beaufort dan Kuala Penyu menerima sumbangan wang tunai yang disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Klias, Datuk Isnin Aliasni. Semoga sumbangan-sumbangan yang diberi ini akan dapat dimanfaatkan supaya kita akan lebih sama rata, sama rasa kepada mereka-mereka yang tidak bernasib baik, mereka yang tidak berkemampuan. Harap-harap tahun depan boleh tolong lebih banyak orang. Apabila saya kasih keluarkan sebahagian saya keuntungan bagi balik masyarakatlah. Kerajaan terus komited memperkasa usaha membasmi kemiskinan dan menambah baik punca pendapatan di negeri ini. Ke arah itu, pelbagai program dilaksana bagi membantu golongan miskin dan miskin tegar melalui bimbingan dan latihan keusahawanan. Kami punya ofis seringkali ada program-program bersama dengan ibu-ibu dan juga yang entrepreneur. Adalah juga peluang perniagaan kepada anak-anak ramai dan juga ibu-ibu yang di rumah, yang berada di rumah. Jadi melalui Kementerian Usahawan dan Koperasi, kami juga ada program untuk membantu keusahawanan untuk wanita dan juga anak-anak belia kami. Vivian ditemui pemberita dalam majlis berbuka puasa Madani di Sandakan. Sementara itu, Adun Tanjung Papat Datuk Frankie Pun Ming Fung berkata, program akan diadakan setiap tahun bagi memberi peluang kepada golongan memerlukan meraihkan Syawal dengan lebih bermakna. Ini punya program, saya harap kita ada sini, kita akan ulang-ulang tahun praktis kita ini punya program juga untuk orang yang miskin, orang asnaf, yang orang yang tidak ada peluang. Kita mesti mau cuba kongsi. Seramai 100 anak yatim, 62 keluarga asnaf dan 38 ibu tunggal menerima sumbangan daripada pejabat Parlimen Sandakan dan Dun Tanjung Papat. Penganjuran Majlis Khatam Al-Quran di kawasan terbuka berupaya memotivasikan umat Islam untuk terus mempelajari dan memahami isi kandungan kitab suci itu. Pendekatan itu juga bertepatan dengan bulan Ramadan yang merupakan bulan nuzul Al-Quran sekaligus menjadi wadah kepada umat Islam untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Galakan kepada masyarakat umumnya supaya rajin membaca Quran, faham Al-Quran dan mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai rencah dalam kehidupan seharian. Beliau ditemui RTM sempena program Khatam Al-Quran Perdana Anjuran Majlis Dakwah Negara MDN daerah Sandakan melibatkan 100 peserta. Sementara itu, Ketua Penyelaras MDN Sandakan Raini Sulong berkata bermula awal Ramadan hingga kini pihaknya berjaya melaksana beberapa siri Khatam Al-Quran melibatkan masjid di Sandakan dengan kerjasama pelbagai NGO. Kita punya aim untuk khatam Quran beramai-ramai, iaitu khatam Quran perdana yang anjuran bersama dengan Majlis Dakwah Negara, juga dengan PPD Daerah Sandakan, Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan dan beberapa NGO seperti yang dikatakan tadi oleh Ustaz. Saya amat-amat bersyukur. Saya harap program sebegini bagi saya tidak terberhenti di sini saya. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Dia. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Dia. Baik, terima kasih Inisia langsung dari Kota Kinabalu. Manusia tidak pernah terlepas melakukan kesilapan. Banduan akhir Undin bukan nama sebenar melakukan kesalahan membunuh dan membawa dirinya ke dalam tembok besi. Kita ikuti temu bual eksklusif wartawan Salih Jikri menyingkap kembali peristiwa pahit Undin di penjara Sandakan. Undin
disabit kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh seorang wanita di Sandakan pada 15 Julai 2013. Dia dijatuhi hukuman gantung mandatori pada 2015 dan diletak sebagai banduan akhir. Peristiwa pada bulan Ramadan 2013 itu benar-benar menginsafkannya. Dengan bantuan pemulihan, kaunseling, keagamaan serta layanan anggota penjara memberi semangat dan keyakinan kepadanya untuk kembali ke pangkal jalan. Rasa tengok sempit, tapi masuk dalam kalau kita betul-betul mau bertaubat, kalau kita betul-betul ikhlas kerana Allah, luas dalam tu. Sempit di luar. Kaunseling datang, kita minta pegawai pemulihan datang, unit agama. Anak bongsu daripada 4 beradik itu pernah bekerja sebagai pengawal keselamatan di Hospital Sandakan di samping membantu ibunya berniaga kecil-kecilan. Ayahnya meninggal dunia ketika dia masih dalam kandungan. Ibunya pula meninggal dunia ketika dia dalam tahanan dan pihak penjara memberi peluang untuknya menziarah sebelum disemadikan. Memang susah mau bercakap. Stres tu kan, dalam bilik satu orang, tiada siapa-siapa. Tapi pegawai yang menjaga di blok tu yang mengubah kau satu hari nanti menjadi luar biasa. Ya. Seperti insan lain, Undin juga ingin merasai suasana kemeriahan Aidilfitri bersama-sama keluarga jika diberikan peluang. Mengakhiri perbualannya, doa dan harapan semoga ada ruang dan peluang untuk memberi sinar baru dalam dirinya. Jadi saya berpesan kepada keluarga saya, masih ada sisa Ramadan. Kejarlah, isi tempat-tempat kosong yang sepatutnya kita isi. Saya berpesan pada diri saya sendiri juga, mudah-mudahan diri saya ini terus menjadi satu kebaikan yang susah saya buat selama ini. Kejahatan saya akan tinggalkan. Sudah menjadi lumrah manusia. Pasti ada kekurangannya, namun peluang kedua tetap ada. Terpulang kepada diri anda. Semoga sinar Ramadan ini akan menyinari kegelapan dan Syawal ini akan menjadi bisikan keinsafan di penghujung rindu. Salih Jikri untuk berita RTM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang siap siaga hadapi sebarang kemungkinan kecemasan ketika perayaan. Perinciannya terus bersama Sharmila Rastam di Pulau Pinang. Silakan Sharmila. JBPM Pulau Pinang sentiasa siap siaga untuk hadapi sebarang kemungkinan. Justeru hanya 20% anggota negeri yang dibenarkan bercuti sempena perayaan itu tahun ini. Dapat merampakkan ukhuwah, mewujudkan. Timbalan pengarahnya Zulfahmi Sutaji berkata ini termasuk meletakkan kesiapsiagaan yang sama terhadap peralihan monsun yang berlaku ketika ini. Jangkaannya akan berlaku keadaan berangin dan hujan di beberapa hotspot sekitar negeri ini dalam masa terdekat. Terutama bila ada cuti perayaan, kami di pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pulau Pinang seperti biasa kami mengatur dari segi cuti keanggotaan kami. Kerana sebelum ini kami hanya dibenarkan cuti 20% saja daripada keanggotaan kami untuk bercuti. Dan untuk tahun ini kita sentiasa bersiap sedia atau kemungkinan dengan waktu kita sekarang berada di monsun peralihan, kita percaya cuaca mungkin sedikit berangin dan mungkin akan berlaku beberapa hujan lebat di beberapa spot yang tertulah. Beliau mengingatkan orang ramai untuk sentiasa menjaga keselamatan rumah dan pejabat terutama ketika pulang ke kampung. Jelas beliau selepas program Iftar Rakyat bersama warga penyelamat Wira Merah di Balai Bomba Seri Pulau, Balik Pulau. Dodol antara juadah yang masih mendapat tempat di hati peminat. Di Pulau Pinang, seorang pengusaha dodol mempraktikkan kaedah tradisional dengan menggunakan kayu api bagi mengekalkan keaslian daripada segi rasa dan teksturnya. Walaupun proses pembuatan dodol menggunakan dapur kayu agak rumit dan memenatkan, namun kepuasan menghasilkan dodol yang enak dan berkualiti menjadi keutamaan. Aroma kayu tu yang membezakan
dodol ni, dodol yang dibuat dengan dapur kayu dan yang tak dibuat dengan dapur kayu. Okey. Jadi kat sini di situlah terletaknya unik dodol tu sendiri. Kalau kita guna kayu api ni, dia punya tekstur dia pun sangat cantik. Penghasilan cara manual itu menggunakan teknik dan resepi yang diwarisi Allahyarham bapanya sejak 2 dekad lalu. Bahan utama tadi tu kita akan gaul di dalam kawah dan kita start kacau, lebih kurang ambil masa lebih kurang dalam 3 jam lah tempoh masa untuk mengacau secara manual tadi. Musim perayaan kali ini beliau menghadkan tempahan sebanyak 150 kawah berbanding 200 kawah tahun lepas kerana ingin menumpukan ibadah di bulan Ramadan. Terap aktiviti rohani kepada usahawan muda anak jati Pulau Pinang di bulan Ramadan. Itu konsep yang dibawa dalam Karnival Mahabaik Raya Syawal yang menganjurkan aktiviti berbentuk Islamik seperti tazkirah agama harian, tarawih berjemaah, kasidah, kuis agama, pemberian iftar dan sahur selain aktiviti jualan dengan harga berpatutan. Beberapa reruai percuma turut diberikan kepada pelajar tahfiz dan pondok untuk mereka menjana pendapatan dan menyumbang kembali kepada pembangunan institusi tersebut. Kanak-kanak yang hadir juga berpeluang mempelajari seni tulisan khot secara percuma. Kita menyediakan berbuka puasa di atas jalanan. Kita menyediakan talam-talam, makan di dalam talam yang memang cukup enak, cukup lazat supaya kita sediakan pada setiap hari. Dan untuk tarawih, kita menyediakan surau yang cukup lengkap dengan berhawa dingin untuk keselesaan pengunjung-pengunjung yang untuk bersolat tarawih di Karnival Mahabaik Ramadan Syawal, dan kita menyediakan imam jemputan pada setiap malam. Pak Jam sangat sukar untuk cari event yang betul-betul include lah the Islamic perspective sekali. So this event dekat Mahabah ni alhamdulillah lah, bila diorang include benda tu buat macam lagi ramai attract lagi ramai customer tu datang. Saya dapat tahu daripada hari pertama sampai malam raya penuh aktiviti. Ada ceramah, ada jemput kumpulan penyanyi, nasyid apa semua. Bila ya betul. Karnival yang dibuka selama 24 jam itu akan berlangsung sehingga pagi raya dengan pelbagai barangan kelengkapan raya disediakan. Sekian paparan berita wilayah dari Pulau Pinang. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Syarmila langsung dari Pulau Pinang. Baik saudara, umat Islam di Kedah diminta segera tunaikan zakat fitrah kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK. Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah menitahkan agar kewajipan tersebut tidak ditangguhkan saat akhir bagi mengelak terlepas pandang. Beta menyeru kepada muslimin dan muslimat sekalian agar membayar zakat fitrah kerana hukumnya adalah wajib. Membayar zakat fitrah adalah penyempurna akan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas apa yang anda berikan, serta membersihkan jiwa dan memberkati akan harta yang anda miliki. Sultan Salahuddin bertitah demikian selepas berkenan menunaikan bayaran zakat fitrah di Pejabat Baginda di Wisma Darul Aman Al-Ustar. Pembayaran diserahkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Datuk Syekh Zakaria Osman. Turut disaksikan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah yang juga pengerusi LZNK, Datuk Seri Norizan Kazali. Kadar zakat fitrah di Kedah ditetapkan 3 harga berbeza, RM7, RM14.50 dan RM22.
Hampir 60,000 kemalangan jalan raya dicatat tahun lepas, 10% daripadanya meragut nyawa. Realitinya, kemalangan bukan sahaja berlaku semasa bekerja, malah setiap masa. Untuk itu, Perkeso dicadang memperluas skop pelindungannya kepada semua jenis kemalangan, termasuk di luar waktu bekerja. Laporan wartawan Izzah Zulkifli. Presiden Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilam Tai menyatakan ketika ini pencarum Perkeso hanya dapat perlindungan jika terbabit kemalangan semasa bekerja atau perjalanan ke tempat kerja. Kemalangan di luar waktu bekerja termasuk semasa cuti musim perayaan tidak dapat perlindungan serupa. Ini bermakna mangsa dan waris perlu tanggung sendiri beban kewangan besar susulan kemalangan termasuk kos perubatan dan kehilangan sumber pendapatan. Saya buat ini oleh kerana ada itu pencarum-pencarum yang ada menghubungi saya dan mereka berharaplah saya akan membangkit perkara ini, cadangan ini kepada pihak berkuasa agar pihak ini berkuasa boleh memberikan pertimbangan memperkenalkan itu satu skim yang itu baru. Perlindungan yang dicadang meliputi bayaran pampasan untuk rawatan perubatan, gantian pendapatan selain sokongan kewangan kepada mangsa dan warisnya. Skim yang saya ingin mencadangkan ialah bagi mereka yang tidak layak buat tuntutan di bawah skim pertama, skim bencana pekerjaan ataupun di bawah skim pension itu ilat. Jadi mereka boleh membuat tuntutan di bawah satu skim itu baru yang lain. Bagi mengurangkan kadar kemalangan terutama pada musim perayaan, beliau menekankan kepentingan perubahan sikap dalam masyarakat. Kesedaran mengenai kepentingan patuh peraturan jalan raya perlu terus dipertingkat. Pelaksanaannya bukan tanggungjawab pihak berkuasa semata-mata, sebaliknya perlu digalau semua pihak. Keterujaan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri semakin dirasai. Namun dalam kegembiraan ini, pentingnya untuk menjaga keselamatan, terutamanya keselamatan di jalan raya. Bagi memastikan kesekitaran yang lebih selamat, semua pihak perlu memainkan peranan holistik agar keterujaan ini dapat dirasai sepenuhnya. Berhati-hati di jalan raya, selamat tiba ke destinasi anda. Izzah Zulkifli, RTM. Menyulam rasa gembira saudara se-Islam menikmati keberkatan bulan Ramadan bukan sekadar berkongsi juadah berbuka dan sahur semata-mata. Atas keprihatinan itu, Humanitarian Care Malaysia Berhad, MyCare, menerusi program ketahunannya, My Ramadan menyantuni golongan memerlukan khususnya di negara dibelenggu konflik peperangan, kemiskinan dan bencana alam. Dilala Kadir melaporkan. Bukan sahaja bantuan makanan dan juga keperluan tetapi juga dari segi psikososial. Dengan bantuan ini ia dapat memberikan harapan dan juga semangat kepada penerima untuk meneruskan kelangsungan hidup dan meringankan bebanan perasaan yang ditanggung. Sejak 2011, My Ramadan adalah flagship projek MyCare yang memanfaatkan semangat bersedekah yang tinggi dalam kalangan umat Islam. Tahun ini, 2.5 juta ringgit kutipan disasar bagi penyaluran bantuan kepada kira-kira 100,000 asnaf, khususnya anak yatim, ibu tunggal dan orang kurang upaya. Bantuan dikendong mampu mengukir senyum buat komuniti dijerat sengsara seperti di Palestin, Syria, Yaman dan Afghanistan dan beberapa negara Asia lain. Dan kita tambah beberapa negara antaranya India, Filipin dan juga di Cambodia, kan. Dan itu yang kita ingin memberitahu kepada masyarakat Malaysia, ramai sangat, kan. Bukan kita saja susah, semua satu dunia. Jadi sebenarnya ikut United Nations 900 juta berada dalam kemiskinan. Memandangkan krisis kemanusiaan di Gaza belum reda, bantuan psikososial turut diberi keutamaan khususnya kepada kaum wanita dan kanak-kanak.
Fokus terarah menangani kebimbangan berhubung risiko kekurangan nutrisi dalam kalangan kanak-kanak. Kita ada lagi satu badan yang di bawah MyCare iaitu Rose to Rose dan juga kami Skop MyCare sokongan dari segi bantuan tuala wanita dan juga bantuan dari segi pendidikan macam mana susu ibu, dari segi kewanitaan supaya mereka lebih alert dan juga lebih berjaga-jagalah orang kata untuk perkembangan anak-anak sana. Warga Emas juga turut tidak ketinggalan dalam penyaluran bantuan menerusi pendekatan memberi lebih perhatian dan kasih sayang mengurangkan kesakitan fizikal dan mental yang dialami. Ia memberi sokongan kepada kami yang pusat jagaan yang bertempat yang menjaga seramai 70 orang warga emas dan OKU ni. Kita memerlukan perhatian, sokongan dan juga pelbagai bantuan lah daripada orang ramai. Jadi bila pihak-pihak luar datang, sedikit sebanyak membantu kami. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Melangkah ke hadapan, MyCare mahu terus berkongsi pahala bersama rakyat Malaysia dengan memperbanyakkan proses libat urus bagi meningkatkan jumlah dana sumbangan. Sambil dapat meringankan beban ditanggung dan menggandakan pahala, ia manifestasi Malaysia peduli dengan nasib saudara-saudaranya walaupun berbeza negara. Dilela Kadir, RTM. Baik saudara, paparan MyCare itu tadi mengakhiri berita wilayah. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka.